الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita tak syukur mana-mana Allah malam ini kita dapat jumpa. Bulan lepas tak dapat jumpa, bukan ada apa pun, tapi kerana Allah Ta'ala takdir yang kita tak jumpa. Itu sebenarnya ya. Jadi bulan ni Allah Ta'ala takdirkan kita jumpa. Jumpa lagi ya. Malam ni kita nak bincang benda yang mudah aja supaya tuan-tuan boleh cepat balik rumah. Tak nak lama-lama kan? Sebab bil listrik naik. Jadi lama-lama di masjid tak mampu nak bayar. Boleh bayar? Tapi kalau dia turun lagi turun lah. Baik. Malam ni kita nak bincang surah Abu Lahab. Sebab ramai Abu Lahab. Jadi kita nak bincang malam ni surah Al-Masad. Nama surah ni surah Al-Masad. Kalau tanya orang Melayu, kamu apa tak surah Al-Masad? Tak apa. Apa tak surah Tabat Yada? Itu apa? Sebetulnya dia Al-Masad dengan Tabat Yada benda yang sama. Ya, cuma tak adalah dalam istilah ulumul Quran tu orang panggil surah Tabat Yada. Orang Melayu panggil surah Tabat Yada. So baca surah Al-Ikhlas, tak hafal tu. Qul Allah hafal. Ya, tak apalah. Yang pentingnya kita tahu ya. So malam ni kita nak bincangkan surah Al-Masad. Apa makna Al-Masad? Yaitu tali yang dipintal. Tali yang dipintal. Surah Al-Masad ini ada nama yang lain, yaitu surah Al-Lahab. Dia orang kata baca surah Al-Lahab, itu makna Tabat Yada. Apa makna Al-Lahab? Api yang menjulang. Ya, so dia ada dua nama, Al-Masad dan juga Al-Lahab. Surah Al-Masad ini tuan-tuan, dia surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Dia satu surah yang turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu dipanggil surah Makkiyah. Bila sebut dia surah Makkiyah, maka banyak ditumpukan kepada pembinaan akidah. Mana ditumpu pada pembinaan akidah. Sebab pada masa itu agama Islam ni baru turun. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW baru dibawa turun. Quran tu baru mula turun. Sedangkan orang-orang Quraisy dah berkarat biru dah otak dia dengan fahaman berhala. Sikit-sikit Lata Uzza. Ya, kalau anak dia sakit, bahawa anak dia dekat Lata tu tolonglah. Kononnya Lata dan Uzza itulah yang menyembuhkan anaknya. Ya, kalau apa saja masalah sampai dia nak sembelih kambing pun berkorban untuk Lata dan Uzza. Padahal Lata dan Uzza itu dia orang buat sendiri. Dia pahat kawan tu sampai bentuk patung. Lepas tu letaknya kat situ, dia sembahnya patung tu. Apa kata patung tu? Bodoh mereka ni. Dia buat aku disembah aku. Tapi patung tu tak boleh cakap kan? Tapi itulah keyakinan orang-orang Quraisy. Bila sebut keyakinan, apa itu keyakinan? Sesuatu yang terpahat pada minda manusia sehingga bawa kepada keyakinan hati. Yang ni senang tak ditanggalkan? Susah pun. Benda yang terpahat di otak dan terpahat di hati, benda itu bukan senang nak ditanggalkan. Susah. Dia kalau dia benda pada kulit saja senang. Entah pernah kena kurat tak? Kurat. Saya zaman kecil-kecil biasa kena kurat. Ayah saya beli ubat cak senapang. Dulu terkenal ubat cak senapang. Dia kata mari sini. Dia gaduh dengan sikat. Suatu dia curang minyak cak senapang tu menggelupur kita. Tapi lepas tu kulit tetangga senang je. Benda kena pada kulit. Oh ya panah tu, panah tu susah mana ambil kita pasir tu kosong.
Benda melekat pada kulit mudah, tapi benda-benda keyakinan ini dia melekat pada otak, dia melekat pada rasa, pada hati. Oh, yang ini bukan senang nak buang, kan? Bukan senang nak buang. Tuan perasan tak masa kita kecil-kecil dulu, benda-benda yang mak kita tanam masa kecil sampai ke tua dia susah nak buang. Ayah nak buang. Saya sampai sekarang takut duduk atas bantal. Tak kan duduk atas bantal. Itu pun masa nak nikah hari itu pun orang paksa duduk besar. Pengantin memang duduk atas bantal. Saya kata jangan lama ni. Sebab apa? Sebab dari kecil lagi nenek moyang kita ajar duduk atas bantal nanti bisul. Benda tu dah tanam kan, dia tanam. Padahal dah jadi ustaz dan dia tahu benda tu karut tu, tapi dia datang dia makan pedal ayam. Dulu kan kita sama budak-budak tu bila keduri ayam banyak potong, nak ambil pedal jangan nanti korek, nanti susah nanti potong. Itu pun tak berani. Bila pedal ayam ambil dapat cip-cip tu pedal semua. Yang budak-budak di tepi dia tanam daripada kecil dulu. Senang tu ya. Saya kampung saya di Melaka, ini nenek saya tanam. Nenek saya tanam sampai sekarang pun. Rumah nenek saya belakang kubu. Jadi masa saya sama kanak-kanak bila balik malah melalak lah kan. Melalak, ada benda tak kena dia melalak. Apa kata nenek saya? Dengar tak pakai burung. Kebetulan memang situ ada banyak burung. Dia kata dengar kan dia datang kita pun diam tidur. Sampai sekarang balik rumah nenek saya memang burung tetap ada lagi. Itu tapi nenek dah tak ada, dia dah meninggal. Tapi malam-malam sakit perut dia tak ada tanda dalam rumah, banyak keluar rumah. Betul, ambil air kat gigi tu, berarti kena pergi tanda-tanda tu betul-betul ke sebelah kubur. Betul. Padahal saya mengajar akidah. Mengajar akidah. Dengan duduk tu. Dia tak senang. Dia bukan senang nak akal tu benda yang betul ke dalam. Begitulah orang-orang Quraisy duluan, dan tertanam dalam hati dia. Benda-benda karut ni dia rasa betul. Berhala ni lah yang menyembuhkan dia. Lalu tak senang. Ya? Hari ni ada tak benda-benda tu? Hari ni kita tak ada, tapi tertanam benda lain. Macam di kampung saya, dia ada satu berhala yang dah ditanam tu, nak dikeluarkan balik susah. Kena tunggu dia mati tanam dari tanah hilang. Apa dia? Jangan ustaz-ustaz ni jangan dibagi jadi mementah. Ya, kalau ustaz-ustaz mementah so makan lagi. Ustaz tu berzikir kok jual. Jadi jangan kita kekalkan yang badan naik pun tak sebab kalau kita bagi ke ustaz-ustaz ni mementah so mati kita. Dia dah tanam tu. Sampai sekarang bila kita ajak main lagi berubah. Kau tak hidup zaman Jepun, dan hidup zaman Jepun. Masa tu susah kau makan ubi kayu. Dia bawa kita Jepun. Tengok sekarang ni alhamdulillah boleh makan beras, makan nasi, sonang gitu. Jangan diubah-ubah nak. Macamlah kalau ubah kita boleh mati. Bawa dia pergi Kelantan tengok berubah, tak mati juga dia. Baru dia berubah. Ya. Saya dulu dengan saya lahir di Bangsa, besar di Petaling Jaya. Orang ada city boy. Saya sekolah di Petaling Jaya, sekolah kampung. Dan saya sekolah di sekolah menengah Kelang Jaya. Di kawasan PG, mana ada orang ngaji pondok. Tak ada, situ semua orang mengaji engineering, peguam, lawyer, doktor. Tiba-tiba saya beritahu mak saya, mak, ngaji pondok lah. Gila. Saya pun tak nak ngaji pondok. Nak juga, sebab masa itu ayah saya meninggal.
masa tu saya tingkatan 5. Tingkatan 5 masa tu tak reti lagi baca Quran. Ingat lagi tingkatan 5 tu, ustazah saya cubit telinga saya nak berlubang. So baca doa pun tak apa. Tingkatan 5. Bila ayah saya meninggal, saya kata tak jadi. Berhenti yang ngaji pondok. Mak saya kata gila kami. Ayah kau baru meninggal. Kau nak buat sekolah dah, nak ngaji pondok, kau pada pek. Dia tak cukup hujan itu, dia panggil pakcik-pakcik saya. 7 petala langit, 7 petala bumi. Datang. Kau gila kau nak ngaji pondok. Sekarang ni mana orang ngaji pondok? Ngaji pondok ni kau nak hidup macam mana? Kalau tak ada orang mati, tak hidup kau. Saya ingat lagi tu kata Pak Luk saya. Kalau tak ada orang mati, tak hidup kau. Kalau orang mati lah. Saya kata kalau orang mati kau semayang-mayang dapatlah sampul. Kalau tak ada orang mati melopong kau. Bila pakai lomok tengok kan. Dia anggap belajar agama ni tak ada masa depan. Dia anggap bila belajar agama ni mesti hidup apa bedanya. Ya. Tapi saya buat tak tahu je, redah je, alhamdulillah hidup sampai sekarang, ya. Tak adalah orang kata makan pucuk ubi hari-hari, tak ada. Semalam ikan batin. Tak ada makan pucuk ubi sama belajar hari-hari, tak ada. Sehat, kan? Berhala. Ini berhala banyak nama tak. Kalau orang Quraisy berhalanya nama Lata dan Uzza. Orang Melayu hari ini memang dia tak sembah Lata dan Uzza, tapi berhala itu duduk dalam otaknya. Kalau kata agama ni, ni jangan, ini mundur nanti, jangan. Berhala tu. Dia nak biru juga. Jangan ditukar, mundur kita nanti. Berhala. Padahal rezeki semua tangan Allah. Coklat ke, biru ke, hijau ke, rezeki tetap tangan Allah. Kalaulah rezeki itu ada pada biru, dan saya Kelantan dan namun mati-matikan. Rezeki tangan Allah, tapi berhala itu ya Allah kuat. Jadi orang-orang macam ni kita panggil generasi gusi. Sebab yang percaya gini dekat Melaka orang tua tu dengan yang gusi. Yang muda-muda tak percaya lah. Muda kata ubah, turun, muda-muda sekali. Yang tinggal gusi tu jangan kau menderako. Kita ni kena tahan. Yang ni tunggu dia nanti. Tak boleh ubah, tak boleh. Mudah-mudahan dia mengucap 2 kali masyarakat sebelum dia nanti. Tak apa. Ya, tuan tak marahkan dia cakap itu kan, sebab saya sebut Melaka bukan Selangor. Baik. Jadi tentang surah ini namanya surah Al-Masad, cerita tentang akidah. Sebab apa? Sebab nak basuh otak orang Quraisy, nak basuh otak dia. Daripada yakin bahawa berhala itu yang bagi kesan, kepada Allah Ta'ala lah yang memberi kasih. Senang. Sebab itu Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat untuk basuh ni 13 tahun. 13 tahun ayat-ayat tentang akidah turun, nak basuh otak orang Quraisy. Sebab dia punya kepercayaan pada berhala itu pekat sekali. Ya. Jadi salah satu surah yang turun untuk basuh berhala yang ada dalam otak mereka ni surah Al-Masad. Ya, surah Al-Masad. Baik, kita mulakan bacaan surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah mulakan dengan tabbat yada. Apa makna tabbat yada? Tabbat ni makna celaka. Oh itu macam orang Melaka pula, celaka. Jumpa dah celaka dah. Awak orang kata ni Allah Ta'ala dia kerja. Ya. Orang kata Allah Ta'ala tak celaka orang, celaka orang. Tabbat yada, mula-mula dah celaka. Jadi panggil orang Melaka tu okey tu.
Apa makna tabat yada? Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan telah celaka lagi. Dalam setengah kitab-kitab dia kata binasalah. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan telah binasa lagi. Macam mana boleh jadi macam ni? Sampai marah sangat Allah Ta'ala. Ya? Allah Ta'ala ni kadang-kadang statement dia nampak lembut sangat. Kadang-kadang statement dia bukan main keras. Betul tak? Dikeraskan lembut dia kan? Sebab itu pendakwah-pendakwah dia ikut Allah. Kadang-kadang dia berdakwah lembut saja. Kadang-kadang keras. Maknanya dia ikut siapa? Ikut Allah. Kalau dia berdakwah lembut 24 jam. Betul, lembut saja. Ya? Darah itu macam ni, ya. Wuduk tu gini. Ustaz tak cerita ke pasal wuduk? Jangan, malah orang. Ini tak ikut cara Allah. Allah kadang-kadang dia lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lembut aja. Sampai kat sini tabat yada Abi Lahab. Celaka punya tangan Abu Lahab. Jadi bila nak berdakwah kena ikut cara Allah. Kena tempat lembut, kita lembut. Kena tempat kena tegas, kita tegas. Ya, baik. Dia ayat Quran ni bila turun, dia ada sebab turunnya. Tuan-tuan kena tanya saya, Ustaz, macam mana boleh jadi macam ni, marah sangat Allah ni? Apa cerita di sebaliknya? Cerita di sebaliknya tu orang panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat. Ceritanya ni, Nabi SAW dia tengah baring turun malaikat. Malaikat turun sampai ke satu firman. Ya Muhammad, dengan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, bangun, beri peringatan kepada kaum kerabat kau yang dekat-dekat. Bangun, berdakwah dulu kepada kaum kerabat kau yang dekat-dekat. Bila Allah perintah dia berdakwah kepada kaum kerabat yang dekat-dekat, Nabi pun bangun, tuan-tuan. Dia pergi berdiri dekat kaki bukit Jabal Kubis. Jabal Kubis ada lagi, Kubis kain dari tanah. Ya, di bawah tu, dia berdiri situ. Dia memanggil apa? Ya Sabahah. Ya Sabahah tu artinya, wahai kaumku, mari sini, himpun ni, aku nak cerita satu kali. Bila Nabi panggil tuan-tuan, berhimpun. Orang Quraisy datang berhimpun, termasuklah Abu Lahab. Betul. Tuan-tuan boleh tak buat macam ni? Besok pergi dekat DKNS kan, impun orang, oh Melayu, ni cerita sikit. Agak berapa orang datang itu pengakuasa datang. Nabi tuan-tuan dia panggil, hei kaumku, berhimpun. Termasuk yang berhimpun tu esko kerajaan negeri Mekah. Siapa dia? Abu Lahab. Ni esko lah. Parlimen P 333. Bukan dalam-dalam orang. Bila sebut Quraisy Mekah ni, dia bukan lebay kampung. Dia satu kerajaan yang kuat. Dia ada tentera dia, dia ada polis dia, dia ada FIU dia, dia ada parlimen dia. Jadi salah seorang exco dia ni, Abu Lahab. Bila Nabi panggil sampai Abu Lahab datang, maknanya orang percaya tak ke Nabi? Bukan senang nak panggil orang datang. Nabi panggil orang datang. Orang berkumpul. Nabi bertanya, kawan-kawan, kaum, nampak Jabal Kubis ni? Nampak? Nampak belakang? Tak nampak. Kamu semua percaya tak kalau aku kata belakang bukit tu ada musuh-musuh yang datang nak serang kita? Percaya tak? Apa kata kaum dia? Ya Muhammad, kami tak pernah dengar lagi daripada mulut kau menipu orang. Kami tak pernah dengar lagi. Kami percaya. Nabi kata, kamu boleh percaya aku cakap? Iya, kami percaya sebab engkau yang Muhammad tak pernah berbohong. Kami percaya. Nabi kata, kalau yang itu percaya, yang ini kau percaya tak? Apa dia? Aku ini Rasulullah. Percaya tak? Yang ini Abu Lahab mula. Saya dengannya. Yang saya dengar. Ya, aku ini Rasulullah.
Inni lakum nadhirum mubin. Aku datang ke dunia ini nak beri kabar takut kepada kamu, bahawa kalau kamu tak terima agama Allah, kamu akan dibakar api neraka. Abu Lahab keluar, tuan-tuan. Dia angkat tangan dia. Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kau Muhammad sepanjang hari. Ada. Dia celaka, bermaksud dia celaka tu dengan tangan-tangan saya kan. Celaka kau ya Muhammad. Alihada jama'atana. Adakah kerana ini kau himpunkan kami kat sini nak beritahu kau tu Rasulullah? Bila dia celaka ke Rasulullah ni siapa? Kekasih Allah, bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Berani dia celaka ke Rasulullah. Allah Ta'ala datang, dia ni tak kenal orang. Muhammad ini kekasih aku. Allah Ta'ala dah bagi amaran apa dia? Man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-wali aku, yakni kekasih-kekasih aku mengisytiharkan perang kepada orang itu. Kekasih Allah tidak boleh disakiti. Sama ada disakiti dengan mulut, sama ada disakiti dengan tangan, sama ada disakiti dengan tulisan, tak boleh. Allah nak beritahu dah, kekasih-kekasih aku jangan kau sakiti. Kalau kau sakiti mereka, aku isytiharkan perang kepada Nabi disakiti, dicelakakan di Abu Lahab. Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril, kau turunkan wahyu. Apa dia? Beritahu dia, tabbat yada abi lahab wa tab. Telah celakalah kedua belah tangan Abu Lahab atas dunia, dan di akhirat besok dia pasti celaka. Itu sebab turun ayat ini. Ya. Jadi diangkat dua tangan habis. Jadi bila Allah Ta'ala kata dua tangan dia celaka, bukan ada dua tangan saja. Dia Quran ni bahasa dia, bahasa sastra juga. Bila sebut dua tangan, artinya semua lah. Satu body lah tu. Macam kita lah, Ji, lama tak nampak batang hidung kat masjid. Adakah mana batang hidung dia tak datang? Kaki dia datang? Tak. Maknanya satu body tak datang. Kan? Duduk depan masjid tapi tak datang. Semua kaki tangan masuk ke dalam. Ni kaki tangan, tapi perut tak keluar kan? Bila sebut kaki tangan, artinya semua masuk dalam lah. Semua dekat kat sini. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Bukan ada tangan dia saja celaka, habis semua satu body dia celaka. Bila akhirat besok satu body akan dibakar api neraka. Itu maksud dia. Ya, ini nampak tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bayar cash kepada orang yang menyakiti kekasih dia. Sebab itu kita jangan sakiti Rasulullah SAW. Jangan sakiti para ulama. Jangan sakiti orang-orang saleh. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu dah. Dia dah buka camaran dah. Dia dah bagi peringatan. Orang-orang yang aku kasih jangan kacau. Kacau siap, aku istiadat. Tak ada. Ramai kan dalam dunia orang yang buat macam ni. Kekasih-kekasih Allah disakiti. Dulu kat Negeri Sembilan saya pernah cerita pada tuan-tuan tu guru saya, Tuan Guru Haji Ali, Kampung Seliau Negeri Sembilan. Dia berguru dengan Tuan Guru Mufti Negeri Sembilan, Tuan Guru Haji Ahmad. Dia mereka ni mengamalkan tarikat Ahmadiyah. Ahmadiyah ni bila lepas maghrib dia tutup lampu, dia berzikir, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampai sekarang. Saya masa ngaji kat Polisian, itulah amalannya. Lepas maghrib tutup lampu, zikir sampai isya. Ya, pengajaran tubuh saya tu lepas ya latif tu diganti zikir hebat. Ya, kita berikutlah. Ya Allah, aku ni bangang, cerita lagu. Kita ikutlah, Ya Allah, kita orang bangang, Ya Allah. Itu guru saya punya style. Ikut, memang betul, kita bangang. Mana ada cerdik kita ni? Kalau Allah tak bagi ilmu, tak ada apa kita ni. Tarikat dia. Jadi bila dia zikir lepas maghrib tu, ada satu pakcik, agaknya dia nak tidur katanya. Dia kata apa? Dia orang tu mula menyalak tu, kau nak tidur pun susah.
Esok lepas subuh tuan datang isteri dia untuk tolong buat air tawar sikit. Lepas tu suami saya semalam bila mula berzikir, dia kata, tengok tu mula menyalak tu. Daripada malam sampai ke pagi tak berhenti menyalak tu. Tolonglah buat air tawar sikit. Pun buat air tawar bagi minum, baru benda dia izin Allah. Jangan sakiti kekasih Allah. Ya, jangan. Ustaz tu elok-elok ceramah, ikhlas ceramah, kita dia report. Jadi buatlah Pak. Dah lah report, minyak keluar sendiri je. Lepas report tu kan dapat duit pun. Tak dapat duit dah. Minyak habis, letih dapat, Allah pula istihar perang. Rugi. Baik dengar elok, kita masuk geng Ustaz. Masuk geng Ustaz. Jadi Abu Lahab ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Dan celaka itu di dunia dan di akhirat. Apa makna celaka? Maknanya putuslah ia daripada rahmat Allah. Dia tak dapat rahmat Allah walaupun setitik. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Sebahagian daripada kasih sayang Allah apa dia? Hidayah. Abu Lahab sampai mati tak dapat hidayah. Padahal Abu Lahab ni tuan, siapa dia? Pak saudara Nabi. Abu Lahab pak saudara Nabi. Masa Nabi dalam perut mak dia, Abu Lahab kesian, dia tengok Aminah tu. Kesian Aminah ni adik ipar tu. Suami meninggal, perut besar, gendong sana gendong situ. Tiba-tiba Aminah selamat melahirkan Nabi SAW. Punya gembiranya Abu Lahab, dia merdekakan seorang hamba perempuan. Siapa dia? Suwaimah. Dia merdekakan. Abu Lahab punya gembira, suka dengan kelahiran Nabi. Ya? Sebab tu tuan-tuan, kita yang sambut maulid Nabi ni jangan jadi macam Abu Lahab. Sebab apa sambut maulid Nabi? Gembira dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab pun gembira dia, tapi Abu Lahab gembira, lepas tu dia lawan Nabi. Tuan-tuan yang jadi kerja, kita kena sambut maulid Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi, lepas tu kena sokong Nabi, jangan lawan Nabi. Kalau tidak jadi Abu Lahab, pak saudara Nabi. Bukan saja pak saudara Nabi, dia duduk berbesan dengan Nabi. Anak lelaki dia Utbah dan Utaibah berkahwin dengan anak perempuan Nabi, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Dia berbesan tu Nabi dengan Abu Lahab. Cuma bila Nabi dilantik menjadi rasul, Abu Lahab kata, Utbah dan Utaibah, kau pergi hantar balik anak Muhammad. Aku tak nak keturunan Muhammad ada dalam rumah tangga. Anak dia pun bawa isteri dua, hantar ke rumah Nabi. Ya Muhammad, ambil balik anak dari kamu, kami ceraikan mereka. Dua-dua kena cerai. Ini perangai Abu Lahab. Ya? Tapi si Utbah ni tuan-tuan, lepas dia ceraikan anak Nabi, dia ludah atas muka Nabi. Ini dia Eliu. Ya? Nabi bila dia ludah dia tuan-tuan, Nabi tu angkat tangan ke langit. Allahumma ja'alhu kalban min kiladik. Ya Allah, budak sengal ni kau hantar anjing-anjing kau faham budak ni. Ya Allah, buang ajar punya budak. Nabi ni doa. Nabi bukan saja doa, ya Allah ampunilah kami, tentu saja Nabi dia punya doa canggih. Kadang-kadang ya Allah rahmatilah kami, kadang-kadang ya Allah kau hantar rimau kau faham budak ni. Ya Allah ampunilah orang. Jadi maknanya kalau kita doa benda yang pelik-pelik sikit untuk musuh-musuh kita ni, tak apa, itu sunnah Nabi. Itu Nabi buat macam tu. Doa bagi jatuhkan mereka ya Allah, KO-kan mereka ya Allah, KO-kan mereka ya Allah. Tak ada masalah, Nabi pun buat. Ya, jadi kita boleh baca. Ya, tak ada orang nak salahkan kita. Ya Allah, kau hantar anjing-anjing kau faham mereka ni ya Allah. Ini doa Nabi. Kekasih Allah tidak boleh disakiti. Bila dia ludah muka Nabi, dia doa itu. Abu Lahab tanya, lepas kau ceraikan anak Muhammad, apa dia baca? Dia doa, ya Allah, dia bapa hantar anjing faham aku. Itu doa Muhammad. Ya, mati ya. Muhammad doa dia makbul tu. Semenjak hari itu tuan-tuan, Abu Lahab tak benarkan Utbah jalan sama solat. Utbah, engkau nak mana-mana dengan jalannya. Apa? Aku bimbang doa Muhammad akan termakbul. Tapi macam mana pun tuan, satu hari mereka berniaga di negeri Syam.
Tengah-tengah berniaga dekat Syam tu datang padri Kristian. Abu Lahab, kau datang sini bawa harimau sekali ke? Abu Lahab dekat ke? Aku bawa benda-benda aku jual ya. Sejak kau sampai kampung kami ni, harimau pun 3 ekor berkeliaran di kampung. Abu Lahab kata sedap. Dia kata Utbah, bungkus barang-barang, letak dalam motor kita tu, balik. Mereka pun balik. Dalam perjalanan, letih malam tidur. Bila tidur dan letih, kata harimau tu datang. Dia cari, ini Abu Lahab ni dongso kan. Aku nak anak dia. Sebab yang ludah Rasulullah tu anak dia Abu Lahab. Harimau tu cari, dia jumpa tu Pak. Dia faham tu Pak, malam tu putus balik. Kekasih Allah tidak boleh disakiti. Itu hati-hati. Main. Ya. Saya dekat surau masjid ni, kekasih Allah ramai tuan, ramai. Kekasih Allah lagi. Kekasih Allah tu tak semestinya ustaz tu. Kadang-kadang dia engineer, tapi orangnya soleh, sembahyang jaga, puasa jaga, derma jaga, zakat jaga. Oh soleh, jangan sakiti dia. Ya. Kita jaga kekasih Allah sebab ini kewajipan kita bersama. Ya, baik. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab bila dia buat begitu, Allah Taala balas pada dia sebab Nabi itu kekasih Allah. Ya, apa yang Nabi seru itu benda betul. Bila orang buat benda betul, patutnya kita sokong. Janganlah kita buat macam Abu Lahab. Ni ada seorang datuk ni, Tuti Abu Lahab. Ya, saya siaran tengok datuk. Ya. Tak tahu dia buang terbiak ke ataupun ada dapat bayaran lebih, dia tak tahu lah. Allah Alam. Ya, kawan-kawan kita, anak-anak muda kita berkumpul, turun. Anak-anak muda kita ikhlas berkumpul tuan-tuan di dataran mereka. Bila mereka berkumpul, alhamdulillah, konsert gila-gila malam tu pun tak jadi. Alhamdulillah. Ya, mendesak supaya turunkan harga barang. Sebab orang-orang kampung ramai yang tak mampu nak bayar. Ya, turunkan harga barang, turunkan harga elektrik, turunkan minyak, turunkan. Jangan kenakan cukai pada rakyat. Anak-anak muda kita pergi ke dataran mereka, minta turunkan. Kan kenyataan dia bagus tu, membela rakyat. Ini yang kita nak. Apa kata Mufti Perak? Mufti Perak, apa dia kata? Dia kata apa? Dia kata budak-budak tu pendurhaka negara. Buruh ni apa? Pendurhaka negara. Bila orang itu telah dicopkan sebagai buruh, maknanya darahnya halal untuk ditumpahkan. Kena pergi buat rekod polis ni, buat rekod polis. Mufti Perak menghalalkan darah pemuda-pemuda Islam di buat rekod. Bukan mudah nak tuduh orang bohong ni tuan-tuan, ada syaratnya. Apa itu bohong? Bohong ini bukan saja dia lawan kerajaan, dia mesti ada kekuatan ketenteraan, persenjataan yang dapat mencabar kekuatan kerajaan, baru dipanggil bohong. Kalau dia ramai tapi tak ada senjata, tak boleh kata bohong, tak boleh tembak dia, tak boleh tumpahkan darah dia. Dia ada syaratnya. Cuba tengok dalam fiqh apa? Dalam fiqh jinayat Islam. Ini dibincang oleh ulama. Yang dikatakan bohong ialah orang-orang Islam yang bangun menentang kerajaan Islam. Mereka itu mempunyai kekuatan persenjataan yang dapat mencabar kekuatan persenjataan kerajaan Islam. Persoalannya, budak-budak yang turun dekat dataran merdeka baru ni bawa senjata. Ada senjata tapi senjata asli tak ada guna. Tak guna yang tu. Dia senjata tu maknanya senjata kalau kerajaan ada M16 dia bawa M16. Itu bohong. Ini budak-budak tu tak ada apa-apa, bawa beg sepak, turun minta turun harga, nak bela nasib orang miskin. Tak ada bawa senjata pun. Kemudian yang dia lawan itu bukan kerajaan Islam, dia bohong ni. Yang dilawan itu satu kerajaan Islam.
kerajaan Islam yang melaksanakan undang-undang Islam, kerajaan Islam yang adil, tiba-tiba datang satu kumpulan lawan dia. Ini dipanggil bohong. Tapi kalau yang dilawan itu jahat, lanun, pencuri, itu bukan bohong. Paham ke tak? Nah, itu Datuk mesti memberi ingat. Apa punya orang itu? Jangan ya. Kena berjimat cermat dalam kita mengeluarkan fatwa ni. Ya. Walaupun kita mufti, ya, hari ini tuan-tuan dekat Saudi Arabia, dekat negara Arab, mufti-mufti tak keluar fatwa sama seorang. Mereka menghimpunkan ulama-ulama semua baru keluar satu fatwa. Dipanggil Majma' Fiqh Islami. Tak berani. Padahal tu orang alim dekat negara Arab tu sopan lagi besar dia. Ilmu lagi banyak dari dia. Bila tanya satu masalah, nanti dia telefon ulama-ulama kumpul. Bukan sikit-sikit ulama, Dr. Yusuf Qardawi, aduh, Syekh Azhar, aduh, impun bincang juga. Baru keluar satu fatwa. Ini dia seorang-seorang di mana mandai dia menonong keluar fatwa gitu. Lu siapa? Ini benda menghalalkan darah orang ni jangan baik-baik. Buruh ni artinya halal darahnya ditumpahkan. Seperti mana halal kita tumpahkan darah kafir harbi, begitu juga lah halal ditumpahkan darah penduduk negara. Cuma dia perbezaan satu je. Bila kita pegang dengan kafir harbi, bila kita tembak dia kalah, dia lari, sunat kita kejar. Walaupun dia lari, tembak sampai mati. Tapi buruh, bila kita pegang, kita lawan dia ketika dia melawan. Tengah-tengah lawan dia lari. Dia lari, kita tak boleh kejar. Kalau kita kejar haram. Ini peraturan diajar oleh Rasulullah dalam fiqh jinayah. Ada disebut. Cuma saya tak dapat nak sebutkan detail sebab maklumat ini saya dapat masa tengah ambil wuduk tadi. Jadi saya sebut seingatan saya. Ya, tentang fiqh bohong itulah dia. Cuma tuan-tuan, kalau boleh ustaz yang ceramah malam besok semua dia detailkan bab bohong ini, ya, supaya tak ada lagi ulama yang menipu rakyat. Hari ini masing-masing nak menipu orang. Ya, tenang je, kalau tak suka keluar. Tak suka keluar. Apa ni? Jangan begitu. Ya, saya takkan keluar dari Malaysia ni. Sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Saya nak ikut sunnah Nabi, tengok Nabi. Nabi satu manusia yang cukup kuat patriotiknya. Kan Nabi bila dia jadi rasul, malaikat Jibril turun, dia balik rumah kan dia menggigil, balik rumah Khadijah selimutkan dia. Bila selimut, Nabi pun lega. Khadijah pergi jumpa Warakah bin Nawfal. Tanya Warakah, suami aku tu kena ni. Warakah kata apa halnya? Tadi dia kata turun satu makhluk besar depannya. Warakah bin Nawfal kata suami kamu dah jadi rasul. Itu nama Jibril tu. Ya. Khadijah ingat, bila suami kamu jadi rasul, suami kamu akan ditentang oleh kaumnya. Faham? Faham. Dan dia akan dihalau keluar dari negara dia. Balik Siti Khadijah cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya suamiku, engkau sudah dilantik menjadi rasul oleh Allah. Yang turun tu namanya Jibril. Nabi kata, aku jadi rasul. Dan kau akan ingat, bila engkau jadi rasul, macam rasul-rasul yang dulu-dulu, engkau akan ditentang oleh kaum kamu. Masa itu Nabi balik. Aku ditentang oleh kaum aku, dan engkau akan dihalau keluar oleh kaum-kaum bernegeri kau. Ketika kata dihalau keluar, duduk Nabi, duduk. Aku nak dihalau keluar daripada Mekah ni. Nak ceritanya baru, Nabi cukup sayang negeri, dia takkan keluar. Jadi tuan-tuan jangan belak keluar ya. Kalau tak suka keluar, jangan jadi macam ikan itu. Betul. Kan ikan yang terbaring kat pantai banyak-banyak itu. Betul. Ada satu ikan hiu dalam laut kata tu. Kalau tak suka dengan undang-undang dalam laut ni, pergi duduk tempat lain. Itu yang main dagang itu. Ikan itu bodoh. Ikan kan ada otak tu. Pakat-pakat duduk atas pantai. Sebab apa? Sebab ada satu ikan hiu kata, kalau kamu tak suka undang-undang laut ni, hidup tempat lain. Itu yang pakat kita dagang. Yang kita dagang nanti, kita jangan. Orang halau kita, dah, aku akan duduk sini. Sebab ini sunnah Nabi kita.
Tak akan keluar. Ya. Baik. Allahu Akbar. Bagi saya yang keluar ke dataran Merdeka itu semua pemuda-pemuda pahlawan Islam. Ya. Saya anak-anak murid saya mana yang pergi itu balik saya bagi pingat. Bagi mana yang pergi saya pergi saya Ustaz. Saya buat satu majlis yang resmi, gantung satu pingat. Sekali pergi demonstrasi satu pingat, 2 kali pingat, 3. Kena ajar budak-budak ini kena bagi pemuda Islam yang berani. Jangan semayang bang. Kemungkaran kita kena lawan. Jadi mana nak pingat banyak kena pergi sekali dulu. Bapak ini sunnah nanti, ya. Sunnah nanti bukan sekadar selawat dia ya anak-anak, ya anak-anak kan tu je. Lepas tu orang buat kemungkaran dia. Dah. Kita yang anak-anak, ya anak-anak, tapi kemungkaran kita tetap dapat bawa ikut sunnah nanti. Ini yang anak-anak, ya anak-anak, lepas tu geng yang orang saling. Tu dia tu kan. Tak mau kita. Ma'aghna anhu ma'luhu wa ma'kasab. Bila turun ayat ni, Abu Lahab marah dia tuan-tuan. Muhammad, Tuhan Muhammad celaka kan aku? Aku tak heran. Sebab apa? Aku duit banyak, pangkat besar. Aku tak heran. Cakaplah apa pun, aku akan teruskan kegiatan aku untuk sekat perbuatan Muhammad. Memang ya tuan-tuan. Abu Lahab, walaupun surah ni turun, dia tak gentar. Ya, bila Rasulullah pergi berdakwah, Rasulullah pergi balik. Yang tadi itu anak saudara aku. Kamu jangan dengar cakap dia. Oh gila tu. Nabi pergi berdakwah ke tempat lain, dia ikut Nabi. Nabi pergi, dia masuk balik orang tu. Jangan dengar, itu anak saudara aku. Oh gila. Patutnya bila turun surah ini tuan-tuan, takut kita betul tak? Takut ni. Abu Lahab tak ada. Sebab tu Allah kata, tabat yada, aku dah tutup pintu hati. Walaupun ayat ini jelas beritahu apa? Engkau akan dibakar dengan api neraka. Saya selana dzata lahab. Dia akan hidup dalam api neraka yang menjulang-julang. Sepatutnya Abu Lahab takut. Tidak takut. Sebab apa? Sebab hati dia telah ditampal di Allah. Rahmat Allah telah ditarik. Ancam macam mana pun dia tak takut. Sebab itu ada setengah orang macam itu. Ulama dah beritahu dah, sabar dia tak takut. Ya, jadi ini Abu Lahab. Allah Taala balas. Ma'aghna anhu ma'luhu wa makasab. Abu Lahab, apa harta yang ada pada engkau, apa usaha yang kau buat, satu pun tak akan datang faedah pada engkau. Akhirat besok aku cari pada engkau. Ya, saya selana naran dzata lahab. Dia akan hidup dalam api neraka yang menjulang-julang. Ini Abu Lahab. Ya, kata ulama, ayat tabat yada ni tuan-tuan dalil bahawa Quran itu dari Allah. Sebab apa? Sepatutnya bila turun ayat ni Abu Lahab takut. Insaf. Macam kita dah tetapkan bila datang sebab warna merah. Tak payah juga pintu datang sebab warna merah. Itu dia apa? Kami akan datang bila-bila masa saja untuk sita rumah kita. Pelanggan pun kita. Betul? Takut apa? Sebab surah amaran. Ya. Kita pun pergilah pinjam orang duit sikit dibayar. Sebab amaran nak sita rumah dah sampai. Tapi Abu Lahab bukan amaran nak sita rumah dia, amaran nak masukkan dia dalam api neraka. Patutnya dia takut. Tapi selalu dia sekat lagi dakwah dia. Sebab itu kita minta doa kepada Allah tuan-tuan. Kalau kita jahat macam mana pun, janganlah Allah Ta'ala khatam hati kita. Janganlah Allah Ta'ala tarik rahmat daripada kita. Sebab kita bukan baik semua kita ni. Termasuklah saya juga tuan-tuan. Kita semua jahat, tapi kita bercita-cita nak jadi orang baik. Itu datang masjid tu. Ya? Kita minta Allah, ya Allah, jahat sekali macam mana aku pun, kau janganlah tutup pintu hati aku. Tolonglah ya Allah. Nampak ya? Yang jadi macam Abu Lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan Abu Jahal saja yang akan masuk api neraka, isteri dia pun sama sebenarnya. Isteri dia siapa? Seorang perempuan yang memikul kayu api. Hammalatul hatab itu artinya perempuan yang membawa kayu api. Allah Ta'ala namakan isteri dia dalam ni sebagai perempuan yang membawa kayu api. Isteri Abu Lahab ni nama dia Ummu Jamil.
Ummu Jamil binti Harb, adik kepada Abu Sufyan. Abang dia beriman, tapi Ummu Jamil tak beriman. Ummu Jamil ni siapa? Isteri kepada Abu Lahab. Nampak tak? Yang jadi esko kerajaan negeri Mekah siapa dia? Yang jadi menteri siapa dia? Suami dia. Tapi dia pun perasan, aku pun kuasa juga. Wahai Ummu Jamil, aku nak guna kapal terbang, aku suka aku lah. Aku pun ada kuasa juga. Yang jadi menterinya suami kamu, bukan kamu. Dah, aku pun ada kuasa juga. Aku pun nak pertukan juga, bagi pertukan. Pulang kabut, suami bagi pertukan kat dia. Jangan naik kapal terbang tu, saya pun ada kuasa juga. Ini Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Yang jadi menteri dia suami dia. Dia bukan ada kuasa pun, dia boleh ikut suami. Suami pergi mana-mana duduk, bawa baik tangan ikut. Itu je patutnya. Tapi Ummu Jamil ni tuan-tuan, bila turun ayat ni apa dia buat? Bertuah punya Tuhan Muhammad, dia ambil kayu api. Kayu api tengah menyala, orang masak, orang nak masak air, pakai kayu api. Dia ambil kayu api tu, dia pergi kejar Rasulullah. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Nak cucuk matanya dengan kayu api. Sambil-sambil cari tu dia maki hang Rasulullah. Punya berani. Sebab apa dia berani? Sebab apa Ummu Jamil berani? Padahal Rasulullah ni kaum kerabat dia ramai tu. Berani dia pegang kayu api nak pukul Rasulullah. Padahal dia perempuan. Sebab dia perasan dia juga menteri. First lady. Pasal apa? I'm first lady, no. Yang jadi menterinya suami kau, Abu Lahab, bukan kau. Tapi orang perempuan yang tak beriman itu, bila suami jadi menteri, dia perasan dia lebih menteri bermenteri. Ya, yang jadi macam dia tuan-tuannya. Perempuan macam ni kita kena letak jauh-jauh. Sebab orang jadi puaka, orang ni puaka. Ya. Ini perempuan-perempuan puaka dipanggil isteri Abu Lahab. Berani kejar Rasulullah. Sampai bila dia cari Rasulullah tu, sahabat kata, ya Rasulullah, Ummu Jamil dah dekat ni, kayu api cari kau. Nabi kata tu jangan minta. Allah Ta'ala dah buat satu penghalang, dia takkan nampak. Melilau dia cari mana Muhammad. Mana Muhammad? Pandai-pandai celaka Rasulullah tu. Allah Ta'ala kata apa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang memegang kayu api itu, dia pun sekali akan hidup dalam api neraka yang menggelam. Ya? Sebab itu kalau tuan-tuan sini jadi menteri, jadi isteri dia itu. Beritahu dia, yang menteri ini aku, betul? Gagal. Ya? Kalau jadi masa itu mengikat kau. Kapal terbang tu aku seorang dia boleh guna. Kau tak boleh. Nah, macam itu. Orang tidak diperhatikan. Dia dalam sejarah Islam, isteri-isteri menteri macam-macam perangai. Ada isteri menteri yang suaminya jahat tapi dia beriman. Baik, Allah bagi syurga. Siapa dia? Asia. Suami menteri tu, besar Perdana Menteri tu, presiden tu, Fir'aun tu. Tapi Fir'aun zalim ke rakyat, isteri dia beriman pada Allah. Jangan bang, jangan dinaikkan cukai. Fir'aun kata, kau mana reti? Duduk dia diam. Betul? Asia masuk surga, suaminya menteri masuk api neraka. Ada juga sejarah Islam ni, suami menteri besar, isterinya pun perasan menteri juga, tapi tetap masuk surga, tetap orang soleh. Siapa dia? Zubaidah. Kenal Zubaidah? Tak kenal. Kan pergi umrah kan ada tengok perigi Zubaidah. Zubaidah ni siapa dia? Isteri kepada Harun Ar-Rasyid. Saya tak pernah jumpa dia jadi. Tapi ada buat sejarah ni. Dia Zubaidah dia tuan. Dia dalam tak cantik mana pun, hitam dia perempuannya. Tapi Harun Ar-Rasyid syok dekat dia sebab dia ni cerdik,
bijak otak itu. Kan? Nah, jadi tak cantik mana pun, tapi cerdiknya. Harun Ar-Rasyid sampai terpesona, sampai ambil dia jadi pemaisuri dalam Islam. Jadi bila dia cerdik, dia tengok suami dia tak apa pandai memerintah. Bila Harun Ar-Rasyid balik parlimen, dia berbedal. Bang, tak betul cara bang. Cara macam mana bang? Duit kerajaan kan banyak. Cuma tak tengok orang pergi yang buat haji, RMR pun tak ada. Ya? Pergi haji daripada Iraq pergi ke Madinah, air tak ada tengah jalan. Bang, daripada akan buat benda tak senonoh, baik buat RNR untuk jemaah haji ni. Ar-Rasyid kata pun cerdik kau ni. Harun Ar-Rasyid pun buat kan RNR. Dia lah orang yang pertama memperkenalkan sistem RNR. Letak air untuk jemaah haji yang nak pergi haji daripada Iraq pergi Madinah. Jalan sikit ada biji minum semua. Ada tukang apa ni? Panggil apa tu? Timba. Ada tempat timba. Bagi minum. Ini kerja Siti Zubaidah. Bila? Selepas dia hasutnya suaminya. Tapi yang dia hasutnya itu bagus. Nampak? Ya? Dia ambil kesempatan itu, dia tekan suami dia untuk kebaikan rakyat. Bukan macam kawan kita tu. Dia tekan ke suami dia, cincin saya ini tak cukup besar ni Pak. Bagi besar sikit. Berapa yang mana? Saya ada 24 juta dia sudah ada. Zubaidah ni dia cerdik, dia tekan ke suami dia, tapi tekan untuk kebaikan rakyat. Sampai Harun Ar-Rasyid akur kepada pandangan dia, buat perigi. Sebab tu sebab perigi tu ada lagi, perigi Zubaidah tahukannya. Cuma kita tulisnya apa ni yang bawa kita ni, dia tak bawa di situ. Kalau dia bawa kita pergi makan Nabi Suhaib di tempat tu, Nabi Suhaib apa? Pergi aja, itu pada tempat tu dia laknat dia Allah dan pergi tempat tu. Ada jemaah umrah yang pergi, ya, bawa ke perigi Zubaidah. Ada sampai sekarang. Tuan-tuan, jadi bila dia punya pandangan sekali, Harun Ar-Rasyid terima, dia pun nak bagi pandangan kedua. Kali pertama suami terima, alhamdulillah rakyat dapat pegang. Nanti Harun Ar-Rasyid balik berparlimen, siap dia, aku nak ganyan lagi sekali. Tapi untuk kebaikan rakyat, ya. Kali ini Harun Ar-Rasyid balik, dia berkata, bang, saya nak cerita sikit bang, tentang abang ni pemerintahan ni. Harun Ar-Rasyid agak ni tuan hari itu kena belasang pembangkang agak. Ini kembali dia. Dia kata beda. Udah tu. Yang Zubaidah ni tekan dia kata Zubaidah, kau dicampur urusan kerajaan banyak sangat. Hari ini Zubaidah, kalau tiba waktu maghrib kau tak keluar daripada kerajaan aku, jatuh talak 3 kata. Ini Harun Ar-Rasyid lelaki sejati. Dia tak boleh terima isteri dia campur tangan dalam urusan kerajaan, sebab menterinya aku bukan kau. Ini baru lelaki sejati. Bukan ia. Lelaki sejati dia tu. Kalau kau tak keluar Zubaidah daripada kerajaan aku, masuk waktu maghrib, jatuh talak 3 kata. Masuk tu dia tengah marah. Bila dah sejuk, dah pasang tu dia tanya beda. Tadi aku sebut berapa talak? 3 bang. 3? Beda. Aku tengok kau ni cantik lagi. Dah terlambat bang. Kerajaan Harun Ar-Rasyid bukan kecil. Bermula daripada Baghdad, habis kat Morocco. Nak keluar macam mana? Dulu kan bukan ada kapal terbang. Tapi kalau tak keluar daripada tanah jagaan kerajaan, dia jatuh talak 3. Jatuh tu. Harun Ar-Rasyid kata, Allah, itulah aku dah kata, jangan campur tangan urusan kerajaan. Tengok dah kena talak 3. Zubaidah kata, nak buat macam mana? Abang pun betul, saya cerita betul je. Harun Ar-Rasyid pun pergi jumpa lah dengan Datuk Mufti. Mufti pada masa tu Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Tanya Abu Yusuf, macam mana tu Mufti? Saya dah taklid dengan talak 3 ni. Kalau dia tak keluar daripada kerajaan saya waktu maghrib, jatuh 3. Habis. Abu Yusuf kata, ginilah tuanku, mudah je. Dekat-dekat maghrib nanti, suruh Zubaidah masuk masjid. Sebab apa?
Bila dia masuk masjid, dia dah keluar daripada tanah gagahan tuanku. Sebab masjid ni bukan tuanku pun, ini Allah. Oleh itu, jangan campur tangan melawaskan masjidnya. Masjid ni Allah punya, bukan tuanku punya. Ada Harun Rashid kata, betul ke? Iya. Oh, masuk. Dia pun bila maghrib tu dia bawa Zubaidah letak dalam masjid. Lepas maghrib Zubaidah pun keluar. Bahagia sampai ke akhir ayat, talak tak jatuh. Menunjukkan bahawa masjid siapa punya? Allah. Kalau tidak tentu dia tidak. Jadi ini cerita tentang Zubaidah, seorang perempuan yang campur tangan urusan kerajaan, tetapi untuk kebaikan rakyat. Ya, yang ini bagus. Jangan jadi macam kawan kita. Kawan kita yang mana? Macam isteri Nabi Nuh. Itu sah kita sentuh saja. Ya, macam isteri Nabi Nuh. Jangan. Isteri Nabi Nuh apa kata Quran? Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Apa jadi? Fakhonatan anhuma. Kedua-dua mereka mengkhianati suami mereka. So, jangan jadi macam isteri Nabi Lut, jangan jadi macam isteri Nabi Nuh, dan jangan jadi macam isteri yang itulah. Saya tak beritahu. Tuan-tuan mana-mana kita punya, kita tahu. Kita kena jadi Zubaidah. Jauh tuan-tuan antara Zubaidah dengan kawan kita. Jauh. Jadi kita harapkan Zubaidah yang kedua akan turun. Tak lama lagi nak turun. Ya, tak lama. InsyaAllah. Jadi kena buang yang tu lah, dia tak jadi Zubaidah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Nanti Ummu Jamil ni oleh kerana lancang sangat lidah dia memaki hamun Rasulullah, Allah kata bila dia mati nanti, dekat leher dia tu aku akan letak tali yang dipintal-pintal. Di ujung tali tu, bila tali dipintal, ujung tu mesti ada bonggol dia. Bonggol tu nanti akan keluarkan api. Ini dekat dengan mulutnya. Biar penyiksaan yang dihadapi itu penyiksaan yang pedih. Ini kata Allah. Sebelum Ummu Jamil mati, Allah Ta'ala dah cerita dah. Ini sesaan yang aku bagikan. Kan? Ayat ini untuk Ummu Jamil dia. Dan ayat Quran bila dia turun, walaupun hero ni Ummu Jamil dengan Abu Lahab, tetapi dia adalah untuk umum. Jadi maknanya siapa yang berperangai macam Ummu Jamil, siapa yang berperangai macam Abu Lahab, samalah Allah Ta'ala akan buat. Jadi sebab itu ayat ini memberi pengajaran kepada kita, jangan kita mengulangi kesilapan Abu Lahab. Jangan kita ulangi kesilapan Ummu Jamil yang mulutnya terlalu lancang menentang Rasulullah SAW. Tidak beradab dengan para rasul, tidak beradab dengan para anbiya dan kekasih-kekasih Allah. Yang mereka cuba menjauhkan orang daripada jalan Allah. Ya. Rasulullah berdakwah, dia jangan ikut, dia tu gila, anak saudara tu dia alihkan orang berjalan dakwah. Allah azab di akhirat. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, surah Al-Masad ini memberi pengajaran kepada kita, insyaAllah. Ya, untuk menjadi orang-orang yang duduk di belakang mereka yang menegakkan kebenaran. Siapa yang tegakkan kebenaran, kita duduk belakang. InsyaAllah. Ya, kalau tidak nanti kita akan jadi penentang kebenaran. Bila penentang kebenaran, kita akan masuk kem Abu Lahab, kem Ummu Jamil. Ya, anak hancur. Ya, hidup atas dunia ini tak panjang, pendek je, kejam sebenarnya. Ya, semalam kawan saya meninggal, hantar ke kubur. Ya, kubur dekat Stasiun 21. Saya pergi sebulan yang lepas. Tak banyak, sikit je baru semalam dah sampai ke tepi jalan dah. Orang soalan memang kan. Ramai. Sekejap aja dah sampai tepi jalan. Saya kata orang soalan, jangan lawan Allah. Sebab kubur kat Stasiun 21 cepat dah sampai ke tepi jalan. Ya, yang section yang pertama dah tutup dah. Section kedua, ini masuk ke ketiga. Ya, jadi eloklah Allah, kita bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Islam. Kalau Allah jemput, Masya Allah, ya, kita bersama dengan perjuangan Islam. Ya,
Jangan sokong perjuangan yang zalim, jangan sokong perjuangan yang tidak Islam. Ya, tentang bersama duduk belakang ulama. Tuan-tuan nak bersarah tak boleh. Tuan-tuan nak naik baca khutbah tak boleh. Tuan-tuan duduk belakang ulama, sokong dia, bantu dia, insya-Allah. Ya, nanti Allah Ta'ala akan berikan ganjaran besar kepada kita, insya-Allah. Jadi saya dah janji tadi tak nak panjang, ya. Jadi cukup. Jadi cukuplah sekadar itu ceramah kita pada malam ini. Seperti biasa, tuan-tuan yang nak beli minyak zaitun, kat belakang nanti ada minyak zaitun saya. Ya. Belilah. Orang yang dah makan, dah ambil minyak zaitun ni sebulan yang lepas, kena ambil lagi botol yang kedua, yang ketiga. Ya. Jangan sebotol tu berhenti. Mana nak nampak kesan ni? Ambil 5 botol sekali. Ambil 5 botol tu kita nampak kesannya apa. Ya. Sebab minyak zaitun ni antioksidannya sangat tinggi. Melawan kanser, macam-macam penyakit, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita. Lagipun Nabi kata apa? Innaha syajaratul mubarakah. Zaitun ini pokok yang sangat berkah. Minumnya. Tapi jangan beli minyak zaitun dekat kedai itu minumnya. Yang dekat kedai itu zaitun tu untuk ubat rambut, untuk goreng ikan. Itu yang bila kita minum tu pekit dekat-dekat. Yang saya punya ni kalau tuan-tuan minum sebotol pun tak terasa tu. Ya, memang dia virgin dari letak saja mesin, dan dia punya pati-pati pun ada sekali. Tuan-tuan goncang, dia akan jadi berkeladak. Sebab apa? Berkeladak dengan zaitun yang masuk sekali ke dalam. Ya. Sebab kalau nak beli minyak zaitun, jangan cari yang bersih, cari yang berkeladak. Itu yang terbaik. Ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih kerana jemput saya datang untuk beri ceramah kat sini, dan terima kasih kerana mendengar ceramah ini daripada mula sampai akhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi alsinatina nura wa fi anfusina nura. Allahumma 'azzim lana nurana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.